Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Ada mikrofon. Okey, terus. Babu salati fi syu'ri nisa'i. Selepas tu. Babu rajuli yusalli 'akisan sya'rahu. Bab seseorang yang sembahyang dalam keadaan dia mengikat, menjalin ataupun mendandan rambut dia. Abu Daud. Okey. Menunjukkan bahawa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada sahabat ini dan Rasulullah sendiri, mereka menyimpan rambut panjang. Tujuan apa simpan rambut panjang ni? Bukan nak buat apa dia style macam budak-budak sekarang ni, fashion dan sebagainya. Maksudnya mereka simpan rambut panjang pada masa itu, rambut tebal pula. Bila pihak musuh cantas daripada belakang ni, kena rambut dulu, tak terus sampai ke pangkal tekuk. Sebab itu keadaan. Tapi pelajar bersekolah kita tak pernah rambut panjang sebab dia style sekarang ni lain. Besok yang panjang tu kena botak kan. Pelajar sekolah tak dibenarkan rambut panjang. Okey, sebab dia kadang-kadang orang nak ikut sunnah ni tang rambut je, tapi tang perangai akhlak dia tak ikut. Kalau budak sekarang ni kalau dia rambut panjang, dia jadi lain. Fashion dia lain, penampilan dia lain, akhlak dia lain. Dia rasa dia hebat bila rambut panjang tu. Sebab oleh kerana itu di sekolah kita tak benarkan pelajar rambut panjang. Di zaman Nabi, mereka ikut sunnah, bukan sekadar tang simpan rambut sahaja. Simpan rambut, janggut, akhlak, hubungan dengan Allah, mendekatkan diri dengan Al-Quran sebagaimana yang kita sebut semalam. Maknanya lengkap, sempurna, bukan ambil satu-satu je. Jadi kesimpulannya, sebahagian mereka itu rambut panjang. Bila nak sembahyang mereka ikat ataupun buat dandan. Lalu ditegur oleh Nabi SAW. Kerana bila kita sembahyang, khususnya bila kita sujud, dikehendaki di dalam agama ini, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, seluruh anggota kita turut sujud. Maknanya bukan saja dahi. Kan ada dalam hadis, aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota. 7 anggota tu apa dia? Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Di dalam hadis juga, bila sujud ini, jari kaki kita menghala ke arah kiblat. Dia kena kepok sikit. Itu sunnah Nabi macam tu. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya tegak. Jangan macam tu. Jadi bila ikat rambut ni, bila sujud, rambut tak kena tempat sujud. Sebagaimana yang disebutkan tadi, dituntut supaya seluruh anggota sujud kepada Allah. Jadi hukumnya adalah makruh. Ikat rambut ini ketika sembahyang adalah makruh. Jadi nak buat macam mana? Dibiarkan. Bila sujud, rambut juga turut terkena lantai ataupun sejadah. Cuma timbul kemusykilan, macam mana kalau orang tertutup dahi? Dia rambut panjang kalau dia tak pakai kopiah, tak pakai sorban, bila dia sujud, sebab kita sebut tadi, kalau ikat hukumnya makruh kan, tertutup dahi macam mana? Di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, kalau tutup semua, dia bukan nak semua anggota dahi ini terkena lantai, 1/4 daripada anggota ini terkena tempat sujud. Bukan dia nak seluruh dahi. Andai kata tertutup seluruh dahi, maka bila kita sujud tu di atas rambut, dahi kita tidak secara direct, tidak secara langsung kena tempat sujud. Dalam mazhab Syafi'i, hukum dia sembahyang tu tidak sah, hukum dia batal sembahyang. Majoriti ulama kata sah.
Sebab hadis-hadis yang kita baca pada pelajaran kita, pengajian-pengajian kita yang lepas, bahawa ulama khilaf tentang Rasulullah dan juga para sahabat ini bila sembahyang. Rasulullah dan para sahabat dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagai contoh, dia tutup dahi ketika musim panas, takut dahi itu melecur panas bila terkena lantai, sebab mereka tak sembahyang di atas sejadah. Dahi mereka terkena pasir ataupun batu ataupun tanah. Bila musim panas akan memberi kecederaan kepada dahi. Jadi oleh kerana itu, di dalam hadisnya mereka sembahyang, mereka ambil kain letak tempat sujud baru sujud. Ulama wa yada'u ahaduna tarfas saubaihi fi makanis sujud. Salah seorang daripada kami ataupun di antara kami ada yang ambil kain dia letak tempat sujud. Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i faham ambil kain di luar pada sembahyang. Maknanya ada kain lain, kain yang tidak ada, yang bergantung dengan jasad orang yang sembahyang. Dia ambil kain lain, tak tempat sujud, sujud. Sebab itu di dalam mazhab kita Syafi'i, sujud di atas tempat yang bergerak dengan bergeraknya musalli. Apa maksud? Contohnya ekor serban. Bila kita bergerak kan, kita bangun rokok sujud, ekor serban pun ikut kita kan. Kecuali ekor serban yang panjang, kita bergerak pun ekor serban tak bergerak. Maka sujud atas ekor serban yang macam tu dalam mazhab Syafi'i tidak batal sembahyang. Kalau yang ada ekor ni, macam ni contohnya, kita bergerak, dia pun bergerak, sujud batal. Okey, tetapi majoriti ulama faham kain yang diletak tempat sujud ketika musim panas itu adalah kain pakaian yang ada di badan, seperti tangan. Seperti apa dia? Tangan baju. Letak macam tu. Sebab diterangkan, dijelaskan lagi di dalam riwayat Bukhari. Imam Bukhari rahimahullahu taala telah meletakkan tajuk, kana qaumun yusalluna ala qalansuwatihim wa imamatihim. Para sahabat mereka sujud di atas serban mereka ataupun di atas kopiah-kopiah mereka. Macam ni, sujud macam ni. Tutup dahi. Jadi majoriti ulama berpendapat bahawa tutup dahi ini ketika sujud sah sembahyang. Jadi kalau kita ambil pendapat yang kuatnya, sah sembahyang. Okey ya. Kalau ambil pendapat jumhur dan pendapat yang lebih tepat sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Imam Bukhari, maksud meletak kain di tempat sujud itu adalah kain luar. Kain yang berada di badan, bukan kain luar sebagaimana yang difaham oleh ulama Syafi'i. Bahkan mereka kalau pakai serban mau tutup macam tu. Mula-mula macam tu, dekat nak sujud bila panas, sebab tempat sujud tu panas, mereka tolak macam tu sujud. Okey, maka jumhur ulama kata sah sembahyang di dalam keadaan menutup dahi ketika sujud. Okey, terus. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جويد حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري يحدث عن ابيه. Okey, terus. أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut Abu Rafi' adalah bekas hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. مر بحسن بن علي عليه السلام. Satu hari dia berjalan dengan Hasan bin Ali. Maknanya bermusafir lah. Hasan bin Ali, Hasan anak kepada Sayyidina Ali. Jadi apa kaitan dengan Rasulullah? Cucu Hasan Hussein kan cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. وهو يصلي قائما وقد غاز ظهره في قفاه. Dia sembahyang di dalam keadaan berdiri. Memanglah dalam hadis-hadis yang lepas, kalau sembahyang 5 waktu ini diperintahkan supaya sembahyang berdiri. Kalau tidak ada keuzuran. Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qu'udan." Sembahyanglah berdiri, kalau kamu tak mampu barulah duduk. Dan dia telah mengikat rambut dia letak ke belakang. Rambut panjang kan? Tadi kita sebut kebanyakan para sahabat ni rambut panjang.
dia ikat tak ke belakang. Dia tak tarik ke depan, tak ke belakang. Sebab apa? Kalau sujud nanti terjuntai, rambut kena lantai, kena pasir, kena tanah. Okey, terus فهلها أبو رافع Abu Rafi' rungkaikan rambut dia tu, hak dia ikat tu. Apa maksud rungkai? Buangkan ikatan tu. Terus فالتفت حسن إليه مغضبا Hasan bin Ali pun tengok Abu Rafi' dalam keadaan marah. Kenapa buat macam tu? Dia toleh tengok dia marah. Muka tu mempamerkan kemarahan kan. Dan kita boleh beza orang tengok muka kita marah tak marah. Kau tengok senyum dia tak marah. Kau tengok muka merahnya, mata pun merah, menunjukkan dia marah. Dia tengok Abu Rafi' ni dia dalam keadaan marah. Sebab merungkaikan rambut yang telah dia ikat. Okey, terus فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تنظر. Ni lepas semayang ni, dia kata cuba kamu perhati semayang kamu tengok. Jangan kamu marah. Cuba kamu perhati tentang semayang kamu tadi, kamu buat macam mana ketika semayang tadi? Buat macam mana? Jadi Hasan mengikat rambut dia, dia letak ke belakang. Dan jangan kamu marah, dia kata. Kamu tengok perhati semayang kamu. Okey, terus فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفر الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مرض ظهره. Kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tok kamu sendirilah. Tok kamu Rasulullah ni sebut yang demikian itu adalah tempat duduknya syaitan. Syaitan duk berkumpul di situ. Tempat ikat rambut tu tadi, rambut yang diikat, yang didandan tadi, maka tempat duduknya syaitan. Syaitan suka duduk di situ. Jadi maknanya sebab itu kita sebut tadi perbuatan itu adalah makruh ketika sembahyang. Yang kedua, jangan bagi syaitan rapat ataupun menghampiri kita. Di dalam bab yang lain, iaitu ketika kita sembahyang disuruhkan kita apa? Sawu sufufakum fa inna tafsiwatas sufufi min iqamati shalah aw min tamamis shalah. La tasawunna sufufakum aw la takhtalifanna baina qulubikum. Nabi suruh rapat kaki kan? Kaki sama kaki, bau sama bau. Tak nak bagi ruang ataupun peluang kepada syaitan dia masuk di tengah. Orang kata kalau kita kangkang, hak tu Nabi tak sebut. Kita jangan reka. Orang kata kita kangkang macam tu, dia masuk kat sini pula. Hak tu Nabi tak sebut. Nabi kata dia masuk di celah-celah di antara dua makmum. Apa yang Nabi tak sebut, kita jangan reka. Dan ada di dalam hadis yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Syaitan ini bila kedengaran azan dia lari. Dia lari jauh sehingga hilang suara azan. Lepas tu dia datang balik bila dah habis azan. Sebab selepas orang azan orang sembahyang sunat kan? Sunat qabliyah. Lepas tu bila qamat dia lari balik. Selesai qamat dia datang, diganggu orang sembahyang. Tu duduk celah rambut. Kalau tengok dalam hadis dia lalu antara celah-celah kaki dua makmum. Bila dia masuk, dia ganggu, dia kacau. Nabi SAW bersabda, sehingga kita tak teringat berapa rakaat yang kita sembahyang. Berapa rakaat yang kita sembahyang. Oleh kerana itu, ada riwayat yang lain pula menyebut, bila kita ragu berapa rakaat, kita ambil yang kurang. 3-2 kita ambil 2. 2-1 kita ambil 1 dan tambah. Okey, terus. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث أن بكيرا حدثه أن قريبا مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس. Imam Abu Daud dengan sanad menyebut bahawa Abu Quraib ini adalah bekas hamba kepada Ibnu Abbas. Dia kata Ibnu Abbas telah memberitahu kepadanya Abdullah bin Abbas telah melihat Abdullah bin Haris. Ibnu Abbas ni nama apa? Abdullah bin Abbas.
Dia nama Ibnu Abbas ni namanya Abdullah bin Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi, jadi Ibnu Abbas sepupu Nabi SAW. Ibnu Abbas telah melihat Abdullah bin Haris sembahyang dan rambutnya dalam keadaan dia terikat. Dia mengikat rambut dia, letak di belakang sebagaimana tadi. Okey, terus. Faqama وراءه فجعل يهله وأقر له الآخر. Ibnu Abbas duduk belakang dia, lalu dia rungkaikan rambut yang diikat tu. Siapa ikat? Abdullah bin Haris. Dan Abdullah bin Haris ni dia tak marah macam Hasan tadi. Dalam riwayat yang hadis yang pertama tadi, Hasan tu marah. Yang ni dia biarkan Ibnu Abbas tu buat macam tu, merungkaikan rambut dia yang diikat. Okey. Terus falamma انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي قال okey, terus. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب. Jadi lepas sembahyang dia tanya, apa dengan kamu wahai Ibnu Abbas dengan rambut aku ni? Apa kena mengena apa kena mengena dengan rambut aku yang ikat ni yang kamu rungkaikan? Lalu Ibnu Abbas kata, aku telah mendengar Rasulullah SAW, orang yang mengikat rambutnya seumpama ini adalah seperti orang yang mengilas tangannya ke belakang. Dipanggil ini kilas belakang kan? Tak tangan di belakang. Sedangkan ketika kita rokok, kita perlu menggunakan tangan kita. Jangan tak di belakang. Kita nak pegang dua kepala lutut. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita pegang kepala lutut itu, kita pegang dengan kemah, bukan letak macam tu. Kadang orang letak itu ya. Dalam hadis Muslim, dia suruh pegang dengan kemah. Masa saya belajar Sahih Muslim dulu, guru saya sebut, pegang kemah ni kata, agar armi atahe marte harkat ni husakta. Bila kita pegang, orang pukul pun tak bergerak, menunjukkan pegang tu kemah. Bukan letak begitu ya. Pegang kemah kepala lutut tu. Tapi kalau kita tak tangan di belakang, nak pegang macam mana? Okey, itu yang pertama. Bila kita sujud, tangan juga berperanan. Sebab tadi hadis yang kita bacakan tadi, sujud di atas berapa anggota? 7. Sebahagiannya 2 tapak tangan kan? Maknanya perlukan tangan. Jadi Nabi SAW bersabda sebagaimana yang dilaporkan oleh Ibnu Abbas ni, dia kata, kalau orang buat macam tu ikat rambut ni, macam dia tak tangan di belakang. Dia tidak menggunakan anggota tangan dia untuk melakukan pergerakan di dalam sembahyang. Seperti kalau rokok, perlukan anggota tangan. Sujud pun begitu. Okey, terus. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya, Baca tajuk tu. Babu salati fil na'li. Okey, tadi habis beberapa hadis tentang mengikat rambut di dalam sembahyang. Yang keduanya tentang hukum memakai kasut dalam sembahyang. Hukum memakai kasut dalam sembahyang. Kita dah belajar dah dalam hadis-hadis yang lain, dalam riwayat-riwayat yang lain, kitab-kitab yang lain. Di zaman Nabi SAW, memang Nabi dan para sahabat sembahyang pakai kasut. Masuk dalam masjid pun pakai kasut. Sebab masjid mereka lantai dia tanah, pasir, bukan ada kapet, tika, sejadah macam kita ni. Sebab tu mereka masuk dalam masjid pun dalam keadaan pakai kasut. Yang pertama. Yang kedua, sembahyang pun di dalam keadaan pakai kasut. Jadi kita dengan buat macam itulah, berbezalah keadaan masjid kita dengan masjid di zaman Nabi. Okey, terus. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an ibni Jurayj, haddatsani Muhammad bin Abbad bin Ja'far an ibni Sufyan an Abdullah ibn Sa'ib qala ra'aytu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli yawm al-fath wa wada'a na'layhi an yasari. Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut daripada Abdullah bin Sa'ib, dia kata, aku telah melihat Rasulullah SAW sembahyang pada tahun pembukaan Mekah. Maknanya daripada Madinah, setelah Rasulullah hijrah kan, daripada Mekah ke Madinah, pada tahun pembukaan Mekah ni dia pergi daripada Madinah pergi ke Mekah semula, dia sembahyang di dalam keadaan pakai kasut.
Tetapi dia letak kasut dia itu di sebelah kiri. Sebab ada riwayat yang lain, tengah-tengah Rasulullah sembahyang, malaikat Jibril bagi tahu, adalah hadis yang lepas ni pun ada. Banyak riwayat tentang Rasulullah pakai kasut ketika sembahyang ni. Malaikat Jibril bagi tahu di tapak kaki kasut Rasulullah tu ada najis. Lalu Rasulullah buang, tak sebelah kiri. Jangan letak sebelah kanan dan jangan letak jangan sebelah kanan dan juga di hadapan, di sebelah kiri. Begitu juga kita ketika meludah. Meludah dalam keadaan kita sedang sembahyang, kalau nak ludah sebelah kiri. Jangan di hadapan, di sebelah kanan dan juga di pihak hadapan, kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sedang maknanya masalah pakai kasut dalam masjid tadi. Dalam masjid kita sekarang ni tak boleh nak ludah. Sekolah kita, surau kita tak boleh ludah. Itu sebab kita cerita dulu. Tadi kita beritahu sebab lantai masjid Nabi adalah tanah. Maka ludah atas tanah tak ada masalah lah. Ini takkan nak ludah atas kapek ni, atas sejadah. Tak boleh. Kalau ludah sekarang hukum dah haram, kerana mengotori masjid dan juga tempat sembahyang. Bila diludah, ada riwayat yang lain pula, mereka kambus. Al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Ludah di dalam masjid itu satu kesalahan. Penebus kesalahan ludah dalam masjid hendaklah dikambus. Jangan biarkan yang ludah merata dalam masjid kan. Okey, tadi dah kita buat kesimpulan masjid zaman dulu yang lantai dia tanah. Jadi pelajar-pelajar pula bila sesemua ke datang musim hujan rasa nak ludah, tibai dalam surau, tak boleh Kena beritahu, kena peringat, takut dia kata nak beramal dengan hari tak ada masalah pegang mazhab ni. Bahkan majoriti ulama hadis pun pegang mazhab. Bukan kata bila mengaji hadis ni tak perlu mazhab. Sebagaimana yang orang duk tuduh no, orang mengaji hadis ni dia tak pegang mazhab. Tak, dia pegang mazhab. Bahkan bukan satu mazhab, berbilang-bilang mazhab dia pegang. Jadi sebab tu beza orang hadis dengan orang fiqh. Orang fiqh ni jadi keras. Dia tak boleh tolak ansur. Jadi kita kalau kita mengaji hadis ni, walaupun kita berpegang dengan sesuatu mazhab, kita boleh meraihkan pandangan yang berbeza dengan kita. Okey, terus. Okey, tadi bila Rasulullah tadi dia buang kasut dia, dia tanggal kasut dia tengah sembahyang, pas sembahyang dia tanya, "Kenapa dengan kamu semua? Aku tanggal kasut, kamu buat, kamu pun ikut juga, kenapa?" Kenapa kamu semua ni tanggal kasut kamu? Lalu mereka menjawab, terus qalu tak jumpa. Qala ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum. Okey, lepas tu Qalu ra'ayna ka'alqaitana 'alayka fa'alqaina ni'alana. bila Rasulullah tanya, kenapakah kamu ni tanggal kasut kamu semua dalam sembahyang tadi? Lalu para sahabat menyebut, kami tengok kamu wahai Rasulullah tanggal kasut, kami pun ikut kamu. Ikut Rasulullah. Okey, terus Rasulullah jawab apa? Inna Jibril sallallahu alaihi wasallam atani wa akhbarani anna fihima qadaran. Jadi Rasulullah kata, Jibril bagi tahu kepada aku, pada dua tapak kasut aku itu ada kotoran. Qazaran di sini diterjemahkan oleh para ulama adalah najis. Kalau tanah biasa memang dia jejak tanah, mayang atas tanah. Qazaran di sini maknanya adalah najis. Di sini hadirin sekalian, menunjukkan kalau orang tahu pada pakaiannya ada najis ketika sembahyang, buang sahaja najis itu. Sembahyang tak batal, terus sembahyang. Berdasarkan kepada hadis ni, bahawa sembahyang tak batal. Walaupun dia tahu najis itu ada pada pakaian dia, sama ada baju dia ke, kopiah sorban dia atau kasut dia, tahu dia terus buang. Tak batal. Tak payah nak ulang sembahyang, terus sembahyang. Begitu juga ada hadis yang lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang dan ketika berada di dalam keadaan sujud, datang orang kafir letak perut unta atas belakang Nabi kan. Hadis ni selalu kita dengar kan. Sayyidina Abu Bakar tengok orang pelakukan buat naya kepada Nabi, dia sedih. Lepas tu bagi tahu kat Fatimah, anak Rasulullah. Fatimah datang buang, menangis-nangis Fatimah ni orang buat naya kat ayah dia. Lepas tu hadis tu panjang dalam riwayat Bukhari, Rasulullah berdoa kan, 7 orang pembesar Quraisy itu, 7 orang, supaya Allah Ta'ala musnahkan mereka, hancurkan mereka,
ke-7 orang mati di dalam peperangan Badar. Jadi para ulama mengambil istinbat hukum bahawa kalau najis itu berlaku ketika sembahyang, maka sembahyang pendapat pertama kata tak perlu dibuang. Najis yang kita nak jaga ini sebelum masuk sembahyang. Sebelum masuk sembahyang, pakaian kita, tempat sembahyang dan juga tubuh badan dibersihkan daripada najis. Tiba-tiba tengah sembahyang tu ada najis, maka terus sembahyang. Tak perlu berhenti sembahyang. Kalau kita boleh buang najis itu, maka kita buang. Kalau tak mampu, teruskan sembahyang. Adapun di dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh. Sama ada kita tahu tengah sembahyang ataupun selepas sembahyang, maka sembahyang tu kena qada balik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau bab ibadat ni, mazhab Syafi'i ni agak keras lah. Agak keras dalam bab ibadat. Tapi kalau kita campur semua mazhab, Imam Syafi'i kadang-kadang bab ni dia keras, bab lain dia longgar. Imam Hanafi pula kadang-kadang satu bab pula dia longgar, bab lain pula dia keras. Kalau campurnya lebih kurang dia. Kalau campur semua mazhab tu, kita gabungkan lebih kurang. Ada yang keras, ada bab yang keras, ada bab yang mereka ringankan. Bagaimana pula itu kita tahu di dalam sembahyang najis itu berlaku. Macam dalam hadis Rasulullah ni kan, dia tahu, lalu Rasulullah tanggalkan kasut dia. Bagaimana selepas sembahyang pula baru kita tahu? Sembahyang tu nak kena qada balik tak? Saya dah sebut tadi, mazhab Syafi'i qada balik. Dalam mazhab yang lain, lebih-lebih lagi mazhab ahli hadis, tak perlu qada sembahyang. Sebab dia termasuk di dalam ayat Al-Quran, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Ya Allah Tuhan kami, jangan kamu menghukumkan kami sekiranya kami terlupa ataupun kami tersalah. Jadi terlupa lah tadi. Pas sembahyang baru tahu najis dekat kepada badan dia, terkena kepada badan ataupun pakaian. Dia lupa ataupun dia tersalah. Dan sebahagian ulama menjadi amalan golongan salaf, pegangan mereka, bila seseorang itu nak sembahyang, dia tahu dah badan ataupun pakaian dia kena najis. Tadi tak tahu kan? Pas sembahyang baru tahu. Ini memang dia tahu sebelum sembahyang badan dia ataupun pakaian dia terkena najis. Cuma dekat-dekat nak sembahyang dia terlupa nak buang. Kalau pakaian dia terlupa nak basuh, lepas sembahyang baru dia sedar, oi, terlupa nak basuh pakaian dia ataupun dia nak tukar pakaian baru, ada najis. Sembahyang tu sah tak? Sah. Sebab apa? Rabbana la tu'akhizna in nasina. Ya Allah Tuhan kami, jangan kamu menghukumkan kami kalau kami terlupa. Hak ni lupa, bab lupa. Tadi tersalah kan? Lupa teruskan sembahyang. Ini pegangan ulama salaf. Jadi kita mengaji hadis ni, fiqh 4 mazhab kita dapat, hadis kita dapat, pegangan golongan salaf pun kita dapat, bagaimana cara mereka berpegang kepada hukum fiqh, beramal dengan hukum fiqh. Okey, terus. Atau qala azan. Wa qala idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur. Barang siapa yang datang ke masjid kena tengok tapak kaki dia. Okey, terus. Kalau dia nampak tapak kasut dia ada kekotoran, yakni najis, terus kalau dia pergi masjid, sebelum dia masuk dalam masjid tu dia tengok tapak kaki dulu. Bila tapak kaki dia ada kotoran najis, hendaklah dia gesek saja, dia sapu dekat tanah. Dalam hadis ni Nabi tak kata tak semestinya dengan air. Sebab itu sebahagian daripada pendapat ulama menyucikan najis tak semestinya dengan air. Sebab tu dipanggil izalatun najasah, menghilangkan najis dengan apa-apa alat, dengan apa-apa cara, dengan apa-apa kaedah. Tertanggalnya najis, hilangnya najis, berubahnya daripada najis itu kepada taharah bersih, maka sah kita sembahyang. Sah bawa bersuci, bawa sembahyang. Pakaian kita yang terkena najis. Okey, terus. Haddatsana Musa ya'ni ibn Ismail, haddatsana Aban, haddatsana Qatadah, haddatsani Bakr bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza qala fihi ma khabathun. Dua tapak kaki aku tadi ada kotoran, yakni najis. Okey, terus.
قال في الموضعين خبث. Terus حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون ربي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. dalam hadis ini pula Rasulullah kata, berbezalah kamu dengan Yahudi, khilaflah kamu dengan Yahudi, kerana mereka sembahyang dengan tidak memakai kasut dan juga khuf. Jadi kamu bila sembahyang bolehlah kamu memakai kasut dan juga khuf. Khuf ni maknanya stokin yang dibuat daripada kulit. Jadi orang Yahudi ni dalam pegangan agama dia tak boleh sembahyang dengan memakai kasut. Jadi kita nak khilaf mereka pakai kasut lah. Itu kalau kita sembahyang atau apa kita sebut tadi, lantai masjid kita tanah ataupun pasir. Okey, terus. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن مبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدتي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi nenek datuk kepada Umar bin Shu'aib. Dia kata dia melihat Rasulullah SAW sembahyang di dalam keadaan kadang-kadang Rasulullah sembahyang tidak berkasut, kadang-kadang berkasut. Hukum pakai kasut ni bukan wajib, harus sahaja. Tak pakai kasut boleh, pakai kasut pun boleh. Okey, di zaman kita sekarang, bila sembahyang, bila kita kata tempat sembahyang tak semestinya dalam masjid. Kalau di luar daripada masjid, macam askar polis pakai kasut kan, pakai kasut mereka yang panjang tu, ikat pula tu ketat kan ketika bertugas, maka boleh sembahyang pakai kasut. Asalkan tapak kasut itu dalam keadaan bersih. Maka orang-orang yang pakai uniform ni, bomber ke polis ke askar kan, dia orang tak masuk dalam masjid, sembahyang dalam hutan, atas padang pasir ke, maka mereka boleh memakai kasut ketika sembahyang, kerana tidak menjadi suatu kesalahan dan juga larangan daripada agama, kerana Rasulullah SAW pernah sembahyang dengan memakai kasut. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.